kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, dalam suasana hujan yang lebat, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan pada kita untuk kita mai masjid ni, untuk kita meredah hujan, datang ke masjid. Ujian kita di Malaysia ni tak berat, kita kena redah hujan aja. Tapi sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza, terpaksa meredah peluru-peluru hadap mai tak tahu masa mana. Pi masjid, bom mai dekat masjid. Pi duduk tang mana pun bom mai. Tapi mereka redah dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan semangat yang sangat-sangat tinggi. Jadi saya ucapkan tahniah pada malam ini kepada semua yang mai malam ni, yang sanggup redah hujan. Hujan bukan satu halangan untuk kita datang mengimarahkan masjid. Sebab ini kekuatan kita, terutama di akhir zaman. Kalau kita tak duduk di masjid, di mana lagi tempat yang kita nak dapat kekuatan? Dalam suasana musuh yang menyerang. Kalau di Palestin tu musuh menyerang dengan peluru hidup, tetapi di luar Palestin, tuan-tuan, musuh tetap menyerang, tapi dia menyerang dengan peluru-peluru al-ghazwul fikri, peluru serangan pemikiran, yang menyebabkan kadang-kadang ada orang dia rasa selesa dan dia tak rasa nak main duduk masjid. Hujan sikit dia rasa susah, payah dah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni kita nak bincang tentang fitnah akhir zaman. Itu topik tajuk kita. Dan biasanya saya akan buka soalan kepada sesiapa yang nak bertanya soalan. Jadi malam ni juga saya akan buka soalan jugalah. Kalau siapa-siapa nak tanya, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya melalui WhatsApp. Jadi boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Boleh dapat? Orang Semajaya kan cakap Arab, saya segala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan yang nak bertanya, anda boleh WhatsApp kepada saya, sama ada yang duduk di masjid ni ataupun yang mengikuti kita secara maya. Yang ikuti kita secara maya juga boleh nak tanya soalan, boleh tanya. Anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, kalau siapa-siapa ada soalan, boleh WhatsApp kepada saya soalan anda di talian 019 324 1364. Jadi diumumkan bahawa dengan rasminya talian dibuka sekarang. Sudah bolehlah hantar soalan. Selagi saya akan tengok, kalau ada soalan masuk, saya akan cuba respon apa-apa soalan yang tuan-tuan kemukakan kepada saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita sebut tentang fitnah akhir zaman, ada dua perkataan yang kita nak faham. Yang pertama perkataan fitnah, yang kedua perkataan akhir zaman. Dia apa-apa pun, kalau kita mengaji ya, dia akan pergi takrif dulu, definisi dulu, lughatan wa istilahan. Pertama-tama kalau mengaji fiqh kan, kalau mengaji fiqh,
Kok mana pun dia main asas lu. Luratan, dari sudut bahasa dia, makna dia apa? Lepas tu baru kita pergi kepada makna istilahi. Baik. So ada dua perkataan. Fitnah akhir zaman. Tiga lah tu akhir dengan zaman, tapi akhir zaman satu perkataan lah. Akhir zaman. Fitnah akhir zaman, dua perkataan. Perkataan yang pertama al-fitnah. Fitnah ni maksud apa? Sebab apa yang kita maksudkan dalam fitnah akhir zaman tak sama dengan maksud yang kita faham perkataan fitnah. Sebab kita kalau sebut fitnah ni, maksud dia apa? Cakap bohong. Dia tu fitnah. Aku tak buat pun dia kata aku buat. Fitnah betul. Cakap bohong dia melemparkan tuduhan dusta. Itu fitnah. Dia melemparkan tuduhan dusta. Itu fitnah hak kita duk faham. Tapi hak kita duk cerita tentang fitnah akhir zaman ni, apakah fitnah tu maksud tuduhan dusta? Tak, dia tak ada kaitan. Dalam Quran sendiri sebut fitnah ada 8 makna. Al-fitnah fil Quranil Azim ada 8 makna. Kau nak tahu, baca buku saya lah, Mukjizat Al-Quran. Mukjizat bahasa dan sains dalam Al-Quran. Baca buku saya. Nak terang panjang. Sekejap dia jadi tajuk lain pula lagi. Cuma saya nak sebut. Al-fitnah dalam konteks yang kita bincang ni, al-fitnah bermakna al-ibtila wal-imtihan. Fitnah makna dia ujian, dugaan, cabaran. Bukan tuduhan palsu tu. Dan fitnah juga yang kita salah kod. Salah kod macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan duk dengar tak orang kata? Jangan duk lempar tuduhan palsu ke orang. Fitnah tu, dosa fitnah ni Quran kata lebih besar daripada membunuh. Dia dengar tak? Dah dengar tak? Salah kod tu. Salah. Betul Quran sebut al-fitnatu akbaru minal qatli, al-fitnatu asyaddu minal qatli, surah Al-Baqarah ayat 191. Betul. Tapi fitnah di situ bukan maksud dia melempar tuduhan palsu dah. Fitnah di situ yang kata al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu fitnah lebih besar dosa dia daripada membunuh. Al-fitnatu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, disebut dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Qurtubi, disebut dalam oleh Imam At-Tabari. Maksud dia asyirku billah, syirik kepada Allah. Fitnah tu maksud syirik. Kita kuat tak kena. Kita pergi kata ayat Quran tu berkaitan dengan tuduhan palsu. Tak, ayat tu tak kena mengena dengan tuduhan palsu. Sebab tu nak kena mengaji. Bukan pakai dengar orang kata gitu je. Macam lah ni tuan-tuan, kalau kita tak mengaji, hanyut kita. Pasal apa? Dengan fitnah yang berlaku lah ni, dengan perang yang berlaku di Gaza ni, berapa ramai dah duk kata tahun depan 2024 Imam Mahdi mai. Berapa ramai dah? Pakai duk percaya belaka dalam TikTok lah, dalam Facebook lah. Pakai duk kata no. Pasal apa? 1924 jatuhnya Khilafah Uthmaniyah, tahun depan 2024 100 tahun datang Mujaddid. Mujaddid itu confirm Imam Mahdi untuk mengembalikan keadilan di muka bumi ni. Amboi senang ya buat satu kenyataan. Kita pakai percaya ke angguk. Hak ni kita kata kena mengaji. Beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Orang tak mengaji, dia dengar dia telan, dengar dia telan. Itu orang tak mengaji. Orang mengaji, dia dengar, dia tak telan lagi. Dia buat analisis dulu. Dia tuntut ilmu lebih sikit dulu. Betul ke tak betul ni? Betul ke tak betul maklumat sampai ke aku ni? Sebab apa? Sebab orang mengaji, dia nak ambil dalam konteks ilmu. Maklumat nak sampai kat kita, bukan ilmu lagi. Bukan. Itu dia panggil al-khabar. Information. Maklumat kan? Maklumat tu dalam bahasa Arab dia panggil al-khabar, perkhabaran yahtamilu as-sidqa awil kadhib. Dia mengandungi dua, benar atau palsu. So macam mana kita nak tahu benar atau palsu? Ni kita nak kena ada ilmu. Sebab ilmu itu pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara.
Kita nak tahu hak betul-betul itu macam mana. Setelah kita mengaji, barulah kita tahu, oh hak betul lagu ni. Makna barulah kita sahkan maklumat yang sampai kat kita tu betul ataupun salah. Maklumat macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi al-fitnah ni hak kita dah masukkan dalam tajuk kita malam ni. Fitnah ni maksud ujian. Ujian bila? Ujian di akhir zaman. Cabaran dan dugaan al-ibtila yang akan kita hadapi. Akhir zaman tu bila? Akhir zaman ni sebenarnya dia bermula sejak kelahiran Nabi SAW dan kewafatan Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan mula sekarang dah. Nuh bila Nabi wafat tu maknanya inilah umat akhir zaman. Sebab apa? La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi selepas Rasulullah SAW. Maknanya umat Nabi Muhammad ni adalah umat akhir zaman. Cuma berapa tahun akhir zaman ni? Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Ada orang siap buat calculation lagi, dia kata 1500 tahun. 1500 tahun berlaku kiamat. Lah ni dah 1445. Mu nak ada lagi 55 tahun lagi kiamat. Pasal 1500. Tuan-tuan, senang je dia buat prepare. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun tak tahu bila berlaku kiamat. Jibril alaihissalam bertanya, mata sa'ah, bila kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ul a'lam minas sa'il. Orang hak ditanya tidak lebih tahu daripada orang bertanya. Maknanya hang tanya aku tahu, hang pun tak tahu, aku lagi lah tak tahu, kita sama-sama tak tahu. Bahasa mudah lagu tu lah kan. Mal mas'ul a'lam minas sa'il, orang yang ditanya tak lebih tahu daripada orang bertanya. Kalau hang pun tak tahu, macam mana aku nak tahu? Nabi nak ceritanya bahawa benda ni rahsia Allah. Kiamat bila itu disebut dalam Al-Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah bila berlaku kiamat. Allah Ta'ala saya tahu, kita tak tahu. Cumanya bila mana Nabi tak boleh bagi tahu orang tu dan Nabi pun bagi tahu tak tahu, barulah Jibril bertanya, apa tanda-tanda kiamat? Tanda kiamat Nabi bagi tahu. Jadi kita ni tuan-tuan tengok tanda kiamat sajalah, tak usah duk cari bila kiamat. Dan tanda kiamat tu pula Nabi tak pernah habang, ini berlaku tahun bila, ini berlaku tahun bila, ini berlaku tahun bila. Dah, susah duk cari ikut tahun lah. Cuma kita menganalisis, kita melihat, oh hak ni dah berlaku dah, oh hak ni belum berlaku lagi, oh hak ni kita kena buat preparation, kita nak buat persediaan sebab ia akan berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan banyaklah tanda-tanda kiamat ni, tanda-tanda akhir zaman ni dah berlaku. Sebab tanda akhir zaman tuan-tuan, para ulama bagi 3. Tanda kecil, tanda sederhana, tanda besar. Dan ada ulama bagi 2, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil tuan-tuan boleh kata berlaku dah. Almost banyaklah berlaku dah. Tanda kecil. Tanda besar belum lagi. Dan memang para ulama kata tanda akhir, tanda kecil yang akhir ialah kemunculan Mahdi. Sebagian ulama kata Mahdi itu tanda awal bagi tanda yang besar. Samalah, sama ada duduk tanda akhir bagi tanda kecil ataupun tanda awal bagi tanda besar, maknanya samalah. Mahdi dululah. Sebab tu orang duk gelut cari Mahdi zaman sekarang. Orang Pakistan pun ada Mahdi lah ni, nama dia Al-Qasim. Orang kita duk ikut ni. Duk WhatsApp saya kata, ustaz betul, dia mimpi betul kena. Mengajilah dulu. Mengaji dulu. Oh betul ustaz, apa dia mimpi semua kena. Mahdi tak ditentukan melalui mimpi. Tuan-tuan, saya jadi kadang-kadang risau orang sekarang ni. Dia guna mimpi itu sebagai satu hujah, sedangkan dalam hukum syarak mimpi tidak boleh jadi hujah. Saya di Selangor, macam pengurusi sebut tadi, Jawatan Kuasa Pengawalan Akidah Majlis Agama Islam Selangor, bawah MAIS. Jadi saya banyak berhadapan dengan puak-puak ajaran sesat ni. Biasanya kita tak terus ban, kita akan panggil, baik itu tugas kita.
Takkan bila kata orang kata sesat, terus dah. Kita guna dengan cara ilmiah, dengan cara ilmu. Kita panggil dia berdialog dulu, nak tengok hujah dia, dan kita bagi hujah kita, nak tengok dia terima atau tak terima. Kita nak patahkan hujah dia kalau hujah dia tak betul. Dan kita kalau boleh nak ajak dia tarik kepada jalan, bukan sekadar nak apa? Nak ban sesat dah. Kita nak supaya dia kembali kepada jalan, balik kepada ilmu yang sahih. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, banyak hak saya duk jumpa ajaran sesat ni, semua hujah dia apa? Mimpi. Bila kita tanya bab kitab, dia tak tahu, dia tak mengaji. Mimpi dia tahu. Yang paling banyak mimpi jumpa Nabi. Itu paling banyak. Bila kita tanya kitab Syama'il pun dia tak kenal kitab Syama'il tu. Dia tu nak kenal mimpi jumpa Nabi macam mana? Dia kata hati, dia kata itulah Nabi. Macam mana hang kenal? Aku tak tahulah, tapi itu Nabi. Hati saya tak akan membohongi saya. Tu bukan hati tu. Tu setan. Dia jadi sebab apa? Sebab itu dalam kitab Talbis Iblis dia kata apa? Ranking nombor 1 iblis setan suka ialah orang yang jahil. Ranking nombor 1. Orang kaki maksiat bukan makna iblis tak suka, dia suka juga, tapi ranking tu bawah-bawah. Sebab apa? Kaki maksiat geng dia lah, tak apalah, dia sukalah belagu tu lah. Tapi orang tak ada ilmu, orang jahil, ranking nombor 1. Pasal apa? Pasal orang tak ada ilmu ni, walau dia baik sekalipun, iblis boleh kona dia tergelincir daripada jalan kebenaran. Dia orang baik, bukan orang jahat. Kalau orang jahat itu iblis tak kacau dah, ni orang baik. Iblis susah hati kalau orang baik ni. Tapi bila orang baik tak ada ilmu, bagi dia, iblis setan ni bagi dia lagu ni. Sebab apa? Senang dia bawa untuk menyesatkan orang itu, akhirnya tergelincir daripada jalan kebenaran. Lah kali pergi pada isu akidah sampai tahap boleh gugur akidah dia. Lagi berat. Hari ni ada pula saya dimaklumkan baru ni, mimpi punya pasal ni. Ada orang buat himpunan doa, buat buku himpunan doa dari mimpi. La ilaha illallah. Buat buku doa ni diambil dari mimpi. Islam tak ajak kepada kita macam ni, tuan-tuan. Sebab itu kita nak balik kepada tadi, ilmu tu nombor 1. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama, yang pertama, yang wajib adalah ilmu. Dan itulah ayat yang diturunkan kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Baik tuan-tuan, saya nak balik tajuk kita, fitnah akhir zaman. Apa yang berlaku di Gaza pada hari ini, ia merupakan daripada tanda-tanda akhir zaman. Bila saya duk tengok, saya duk analisis, bila mana Hamas menyerang Israel, dan banyaklah kereta-kereta kebal yang dimusnahkan, dan tentera Israel pun di satu macam, dia kata kami perang dengan siapa ni? Kami perang dengan hantu, dia kata. Sebab apa? Tak tahu main mana, tiba tolak dari sana bam, tolak dari sini bam. Dia pun berheran. Sedangkan dia tahu Hamas ni bukan main mana pun. Kawan nak Hamas tu pun dia pun terkejut. Dia kata dia ada 30 peluru je, tapi dia boleh tembak 150 peluru. Tuan-tuan, golongan Zionis makin takut. Untuk menutup ketakutan mereka, maka pergi bom orang awam. Bom orang awam memanglah mati ramai, syahid ramai. Sebab mereka ni tak ada kaitan. Kalau betul-betul nak perang, perang dengan askar. Macam apa yang dilakukan oleh Hamas, dia tembak askar Israel, dia tembak kereta kebal. Hak tu yang dibuat oleh Hamas. Puak ni hentam
bom hospital, bom sekolah, bom masjid, bom gereja, bom tempat-tempat awam. Itulah menunjukkan pengecutnya Israel. Dalam peluru-peluru Hamas duk hantar api sekali-sekala kan, perang api sampai ke Tel Aviv, mereka dah kelang kabut. Dan mengikut statistik katanya lebih daripada 230,000 orang Israel dah keluar, dah lari. Dah lari. Ya, mereka ada lebih kurang 7 juta lebih kurang lah. Dan makin banyak duk lari. Dan orang Yahudi ni di Israel, mereka ada dua, sekurang-kurangnya ada dua kerakyatan. Sebab mereka pendatang, mereka asal kerakyatan yang lain. So dibawa ke Palestin. So mereka ambil tanah Palestin, maka rampas tanah Palestin, maka jadikan itu negara mereka. Penjajahan yang jelas, dan mereka tak balik dah. Mereka ada dua warga negara. Bila ada masalah di Palestin, di Israel itu kena serang, mereka akan lari balik negara mereka, balik Amerika ke, balik UK ke, balik mana-mana yang mereka warga negara. Kalau perkara ini berlaku secara berterusan, saya tak tahu perang ni ke perang akan datang. Mungkin perang ni tak sampai depan keluar, tak habis lagi, mungkin keluar separuh ya, duk ada lagi. Berlaku pula perang akan datang, lagi ramai keluar. Dan bila Yahudi keluar, itu petanda kemunculan Mahdi sebenarnya. Itu baru petanda dia. Sebab apa kita kata petanda kemunculan Mahdi? Sebab Imam Mahdi ketika mana nak dibai'ahkan, dan dibai'ah, dia akan menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan khilafah Islam. Itu. Sebab kalau kita tengok dari sejarah, disebut dalam hadis Nabi SAW tentang pemerintahan ni. Yang pertama, pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, pemerintahan Rasul dan Khulafa ar-Rasyidin. Mereka merintah daripada mana? Madinah Munawarah. Yang kedua, pemerintahan berlangsung oleh kerajaan Umawi. Maka perintah dari mana? Umawi. Sembarang Jaya kan? Umawi dari mana? Dimashq, Damsyik, Syam. Seterusnya kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah perintah dari mana? Tuan-tuan, dari mana? Mengaji sejarah ni. Dari Baghdad. Kemudian Khilafah Uthmaniyah, perintah dari mana? Istanbul. Dulu dipanggil Istanbul. Datang Mustafa Kemal tu jadi Istanbul. Daripada Istanbul. Lepas tu khilafah jatuh. Dan ada khilafah yang terakhir. Itulah khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah atas manhaj Nabi, iaitu khilafah Mahdi. Dia akan jadikan mana pusat pemerintahan? Di Baitul Maqdis. Jadi maknanya kalau macam tu, kita tahu Baitul Maqdis akan menjadi milik umat Islam. Yes. Palestin akan kembali tanah kepada umat Islam. Ya. Maknanya Yahudi akan ditewaskan. Ya. Tetapi ada 2 kali Yahudi ditewaskan. Sebab apa? Sebab masa Mahdi besok pun, Mahdi tetap bertembung dengan Yahudi juga. Sedangkan waktu tu Baitul Maqdis dah jadi pusat pemerintahan Islam. Maknanya ada 2 kali lah ya. Sekali itu Yahudi akan berjaya dihalau daripada bumi Palestin. Umat Islam ambil bumi Palestin, dan waktu zaman Mahdi besok ni dia akan jadikan Palestin itu, Baitul Maqdis, sebagai pusat pemerintahan Islam. Okey. Yahudi hak keluar daripada Palestin tu, mereka akan come back bersama seseorang yang mereka tunggu-tunggu. Siapa mereka tunggu? Mereka tunggu siapa?
Dajjal tulas. Tapi belum lagi belum lagi ni. Last bersama Dajjal besok, memang disebut dalam hadis Nabi SAW, Dajjal keluar bersama dengan 70,000 Yahudi. Peringkat awal dia keluar, maknanya Yahudi support dia, sebab Dajjal itu juga merupakan seorang Yahudi. Dia orang, Dajjal ni orang, dia bukan makhluk asing, bukan, dia bukan alien, dia orang. Jadi pada waktu itulah peringkat awal Dajjal bersama Yahudi akan kontrol kembali dunia. Setelah maka kalah, mereka akan comeback dengan Dajjal, dan mereka akan kontrol dunia. Bahkan disebut dalam hadis Nabi yang sahih, Dajjal akan memerintah dunia ini selama 40 hari. Oh, tak lama kita kata. Dah, Nabi kata hari yang pertama seumpama 1 tahun, hari yang kedua seumpama 1 bulan, hari yang ketiga seumpama 1 minggu, hari yang keempat sampai hari yang ke-40 seumpama hari-hari biasa. Hamba kira tengoklah lama mana. Lama juga dia kuasai. Dan Allah bagi kemampuan kepada Dajjal ni, benda pelik lah, benda luar biasa. Walaupun dia seorang manusia, tapi dia boleh buat benda pelik. Dia boleh menurunkan hujan, dia boleh memberhentikan hujan. Bukan dekat turun hujan nak tengah lebat, dia kata hujan berhentilah, berhenti. Dia boleh hidupkan orang mati. Terkejut tuan-tuan, dengan pertolongan syaitan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, disebut dalam hadis yang sahih, di mana Dajjal datang pada seorang pemuda bertanya tentang ibu dan bapaknya. Pemuda tu kata, "Pak, mak aku dah tak ada, dah mati dah." Dajjal kata, "Kamu beriman dengan aku tak kalau aku hidupkan balik mak dengan ayah kamu?" Dia kata, "Kalau kamu boleh hidupkan, aku berimanlah." Dia pergi kepada pemuda yang tidak ada ilmu. Dialah boleh hidupkan balik. Lalu dengan pertolongan syaitan, 2 ekor syaitan, seekor menyerupai ibu, seekor menyerupai bapak dia, sebiji tuan-tuan, serupa, mai hidup balik, mai jumpa dia, inilah mak, inilah ayah. Itu Dajjal punya penangan. Sebab tu ramai yang ikut Dajjal. Baik, ceritanya tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, saya tak nak cerita panjang bab Dajjal, serta bab Yahudi ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih, Nabi SAW menyatakan, "La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud." Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlakunya peperangan yang sangat dahsyat di antara orang beriman dan juga Yahudi. Macam perang lah, tapi akan datang, ni akan datang, bukan hak sekarang ni, lagi akan datang. Dan pada waktu itu umat Islam dapat bunuh Yahudi. Pada waktu itu umat Islam dapat bunuh Yahudi. Bagaimana umat Islam dapat bunuh? Untuk mengetahuinya, jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini insya-Allah, sebab sudah masuk waktu Isyak bagi kawasan Seberang Jaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan Isyak dikumandangkan. Kita akan sambung selepas ini. Rehat dulu.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara update terbaru dari Palestin, pejuang Islam berhasil menghancurkan puluhan kereta kebal Israel. Bukan sikit-sikit itu tanda-tanda kemenangan tu dah ada tuan-tuan. Cumanya sekadar mana kemenangan itu akan dilihat. Sekadar mana. Baik, kita nak sambung perbincangan kita. Namun begitu saya nak tengok soalan sekejap, sebab saya nampak ada dah soalan yang orang tanya ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Kamarul Zaman. Nama pun zaman, akhir zaman ni. Kamarul Zaman. Soalan saya, adakah peperangan akhir zaman akan kembali ke manual method tanpa menggunakan teknologi terkini? Terima kasih. Hal ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Sebab di dalam hadis Nabi SAW tidak menyatakan bagaimana metod kaedah peperangan pada akhir zaman. Cuma ada pandangan ulama kata bahawa peperangan akhir zaman dia balik kepada metod tradisional, iaitu menggunakan senjata-senjata, tombak, pedang dan sebagainya. Sebab itu baru-baru ni ada satu ajaran yang duk tunggu Mahdi ni, dia siap dengan tombak, siap dengan kapak, siap dengan gergaji. Sebab dia kata tak lama lagi semua senjata moden ni akan habis. Mereka ada senjata ni, mereka akan gunakan dalam senjata ini untuk berperang bersama dengan Mahdi. Ini adalah sesat tuan-tuan. Ni di Malaysia ni, saya cerita ni di Malaysia kan. Sebab apa pandangan ulama ada pandangan dia kata menggunakan metod tradisional? Sebab Nabi menyatakan pedang. Nabi sebut pedang, Nabi sebut tombak, Nabi tak sebut M16, Nabi tak sebut rifle, Nabi tak sebut meriam, Nabi tak sebut kereta kebal, tank. Nabi sebut pedang, Nabi sebut tombak. Maka ada pandangan kata balik kepada senjata lama. Namun begitu, almarhum guru saya Al-Syekh Dr. Walidul Ani, seorang ulama yang memang dia mengkaji hadis-hadis akhir zaman, dia kata ijtihad dia, akhir zaman peperangan berlaku dengan senjata moden, bukan senjata tradisional. Hujahnya dia kata memang Nabi sebut pedang, betul, sebab Nabi tak akan sebut kimia. Mana orang nak tahu kimia? Nabi tak akan sebut nuklear, orang tak tahu nuklear tu apa. Nabi akan sebut pedang. Tetapi ada riwayat bila menyatakan bila guna pedang menyebabkan muka jadi leper, muka lepiak, muka lepiak. Jadi ini bukan pedang biasa, ini bukan pedang biasa, sudah tentu ini macam bahan kimia yang digunakan. Tapi Nabi sebut pedang lah senjata, sebab kalau sebut bahan kimia tak ada siapa pun faham. Maka dengan sebab itu ijtihad, ini ijtihad lah semua, kita tak tahu hakikat sebenarnya sebab tidak ada nas yang sariah. Guru saya dia berijtihad, dia kata akhir zaman akan berlaku peperangan dengan senjata moden sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Nuklear akan keluar, Bosporus pun keluar, semua keluar. Dan sememangnya musuh mereka mempunyai kekuatan senjata yang lebih moden daripada umat Islam. Umat Islam ada senjata tapi tak boleh standing dengan mereka. Tetapi kekuatan umat Islam ialah keimanan kepada Allah. Inilah Hamas. Tengok Hamas sekarang lah, senjata dia senjata apa sangat nak banding dengan senjata Israel yang disupport oleh Amerika. Dahsyat senjata dia orang. Tetapi kereta-kereta kebal mereka puluhan, hak baru lah, puluhan hancur hanya dengan peluru yang dibuat oleh tentera-tentera Hamas. Boleh. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi saya berpegang kepada pandangan guru saya lah. Maknanya peperangan akhir zaman dia berlaku dengan senjata moden. Senjata moden. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga dipermudah segala urusan dan sihat selalu. Amin. Saya nak tanya, adakah anak susuan mendapat harta pusaka ibu bapa susuannya? Maaf, lari tajuk. Oh, memang dah habaq lari tajuk. Memang lari tajuk lah. Tapi tak apa. Dah dia nak tahu, kita habaq lah. Kadang-kadang ada orang dia tak ada platform dia nak tanya. Benda tu duduk fikir lama dah. Nak tanya segan. Sagi orang kata apa pula?
Betul, dia ambil kesempatan nak tanya, tak apa. Walaupun luar tajuk pun tak ada masalah. Sebab saya tak kenal orang tanya ni. Saya tak kenal, tengok muka pun muka kucing dia pun. Bukan muka orang. Dia keluar lah muka tu tapi muka kucing. Kan? Kucing pun main masjid kan. Anak susu dapat kata pusaka tak? Tidak. Jawapannya tidak. Sebab anak susu ni dia hanya berkaitan dengan mahram sahaja. Dia haram nikah dengan saudara susu, dengan keluarga susu. Adapun kata pusaka dia tidak ada kaitan sebab dia tidak melibatkan darah dan keturunan. Kata pusaka ni dia melibatkan keturunan. Anak susu bukan keturunan, cuma dia menyusu. Bila menyusu tu maknanya dia jadi saudara susu, anak susu, adik-beradik susu, maka dia hanya berkaitan dengan hukum mahram. Bukan muhrim tuan, mahram. Kita sebut kena betul ke istilah tu. Orang sebut muhrim, depa ni bukan muhrim. Bukan muhrim, mahram. Mahram ni maksud dia haram nikah. Kalau muhrim maksud dia orang pakai ihram. Ahrama yuhrimu fahuwa muhrimun, orang pakai ihram. Kita ambil perkataan Arab tu dalam keadaan penggunaannya tak apa tepat. Jadi muhrim orang pakai ihram, itu orang pergi umrah, itu muhrim. Orang pergi umrah muhrim pasal dia pakai ihram. Adapun hatalih menikah ni dia panggil mahram, haram nikah. Jadi anak susuan hanya berkaitan dengan perkara tersebut sahaja. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah benar negara majoriti Syiah yang kuat menunjukkan penentangan kepada Israel ini boleh dipercayai? Mereka nampak lebih berani menentang Israel berbanding negara Sunni. Apakah benar atau sekadar lakonan? Wallahu ta'ala alam. Setakat ni saya duk meneliti isu ini. Kalau Hizbullah tu memang dia perang lama dah Israel, kita tak kira. Memang dia perang lama dah. Depa tu dah lama. Tapi Iran, dia menyatakan bahawa dia akan masuk, dia akan serang. Sebenarnya Iran ni berdulu dia sebut benda yang sama, tapi setakat ni tak pernah pun berlaku. Setakat analisis yang saya duk tengok lah, observation yang saya duk tengok, Allahu alam lah, tak berlaku. Dia gertak nombor satu, tapi buat tak? Itu Iran. Itu. Tapi kalau dia buat sungguh okey lah, sebab perang ni dia tak kira mazhab dah. Kita kena ingat, sebab ada orang dia pertikaikan Hamas, dia kata ada yang dia tag mesej kat saya, dia kata Hamas ambil senjata daripada Iran, boleh ke tak boleh? Syiah, jadi Hamas Syiah. Apa kaitannya? Orang perang tuan-tuan, siapa bagi pun dia ambil, betul tak? Kalau Bolivia bagi senjata pun dia ambil, Korea Utara bagi pun dia ambil, betul? Komunis bagi pun dia ambil, dan perang takkan orang nak bantu tak ambil. Nabi SAW ketika mana hijrah ke Madinah, yang jadi dalil, yang jadi tukang bawa tu adalah Abdullah bin Uraiqid. Dia ni bukan Islam, tapi Nabi guna dia pasal dia dapat manfaat. Itu. Jadi kalau dalam perang ni tu sudah kira lah, orang bagi siapa bagi senjata, Rusia bagi pun ambil. Tak kira siapa lah, Islam tak Islam, pasal perang. Dia tak kisah dengan mazhab dah. Cuma kalau dalam konteks Syiah tadi, dalam konteks mereka ni betul-betul yang nak buat, tak tahu. Setakat ni saya tak nampak. Gertakan nampak hebat, tapi pelaksanaan belum lagi. Bukan setakat kali ini, perang sebelum-sebelum ni pun sama. Perang sebelum ni pun Iran begitu dahsyat, dia bergertakan, kita dengar pun meramah ni, tapi tak ada buat, tak ada tindakan. Jadi kita ni ahli sunnah tak boleh nak harap ke Syiah, tu je. Kita, kalau mereka nak bantu okey, tak masalah, tapi nak harap kat mereka tak boleh. Tapi masalahnya ahli sunnah ni, umat Islam ni lemah. Ini dah Nabi habaq lama dah tuan. Bila kita tengok suasana ni, patut Nabi dah cerita 1400 tahun dulu dah. Nabi kata akan datang satu zaman kepada umatku ni, mereka akan dimamah oleh musuh seumpama kamu nak mengurumuni makanan nak makan. Kamu komun nak makan makanan tu, macam itulah musuh komun kamu nak makan kamu. Sahabat terkejut. Takkan musuh sampai tahap macam tu? Sahabat duk tengok mereka, sahabat ni tuan-tuan, bertengoklah. Perang Mu'tah, umat Islam 3,000 lawan 200,000, umat Islam menang. Perang Badar, umat Islam 300 lawan 1,000, umat Islam menang. Perang Khandaq, umat Islam 3,000, musuh 10,000 lebih, umat Islam menang. Menang saja, bukan ramai mana pun.
Tapi bila Nabi kata musuh nak main terekam dengan begitu mudah ni, mereka terkejut. Mereka tanya Nabi, adakah umat Islam terlalu sedikit pada waktu itu? Nabi kata tak, bukan kes sedikit, bahkan ramai. Bukan sikit tapi ramai. Tapi hak ramai ni kena penyakit. Mereka ni macam buih kena penyakit. Buih kan nampak banyak tapi pegang tak ada apa. Mereka kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit wahan. Wahan ni kalau ikut terjemahan dia maksud dia lemah. Lemah apa? Sahabat tak faham lagi. Sahabat tanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi kata penyakit depa, penyakit wahan ni maksud dia hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci mati, takut mati. Ini yang berlaku di negara-negara umat Islam hari ini. Sebab itu bila mana Kesatuan Ulama Dunia keluar fatwa, negara-negara yang berjiran dengan Palestin wajib menggunakan persenjataan untuk bersama-sama umat Islam menentang Israel, terutamanya Saudi, Jordan, Syria, Lebanon yang bersempadan dengan Palestin. Wajib. Tuan-tuan, ada berani? Ada? Hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta pada dunia, dia takkan berani tuan-tuan. Takut mati. Berbeza dengan umat Islam di Gaza, kita boleh selip. Mereka tak takut mati. Tambah-tambah mereka tengok di depan mata mereka sendiri rakan-rakan yang mati, yang terkorban, yang syahid, bau sangat harum, bau sangat wangi. Masing-masing rasa cemburu. Tengok kawan mati, keluar semerbak harum. Kalau ikutnya tuan-tuan nak wangi tak mana? Dengan ayak tak ada, dengan elektrik tak ada, dengan makanan tak ada, dengan bom, dengan berabuk, dengan berdebu, dengan darah hanyak, tak kira dah merata tempat, agak-agak boleh wangi ke? Kalau ikutnya busuk tak kira kan? Tetapi apa yang berlaku semerbak wangi. Lepas tu dia pun tak takut. Hak mana hak baru ni keluar ke Rafah, keluar ke Mesir saat kan, ambil bantuan makanan. Depa nak masuk balik sampai depa kata janganlah ni, depa dah sedia ada tempat dah. Sebab memang perancangan Israel pun nak keluar orang Gaza perhabis pergi ke Mesir, pergi ke Sinai supaya senang depa ambil alih. Itu tujuan mereka sebenarnya. Rupanya orang Gaza tak mau, depa nak masuk balik. Depa no perang. Kami tak akan biarkan sanak saudara kami mati berhadapan bom. Kami duduk sini, kami akan turut bersama mereka. Kami tak takut kematian. Hak lagu ni boleh jadi pejuang tuan-tuan. Sebab itu Hamas jadi pejuang, sebab dia tak takut mati. Puak Yahudi mengejut, lari, lintang bukang. Jadi kalau umat Islam penyakit hubbud dunia, dia akan jadi macam orang Yahudi. Dia akan takut. Bila takut, dia tak berani nak bantu. Bahkan dia ada lagi hubungan dengan Yahudi. Ini masalah, ada normalisasi lagi dengan Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin mohon pencerahan bagaimana kita boleh menyelamatkan diri dari fitnah akhir zaman. Yang pertama sekali, kita kena ada ilmu. Itu yang pertama. Sebab kalau tidak ada ilmu, saya takut bahawa akhir zaman ni kita akan mengikut aliran-aliran atau golongan-golongan yang sesat, golongan yang tersasar daripada jalan kebenaran. Yang keduanya, kita kena melazimi masjid. Masjid adalah tempat yang utama bagi umat Islam. Sebab itu Nabi SAW ketika mana nak bina negara di Madinah Al-Munawwarah, Nabi buat apa? Bina masjid. Penting tuan-tuan, umat Islam kekuatan dia dekat masjid. Kalau kita tinggal masjid, itu tanda kehancuran bagi diri kita. Jangan tinggal masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mengimarah ke masjid itulah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kita nak masuk dalam golongan ni, kita nak selamat fitnah akhir zaman. Yang ketiganya, kita mendampingkan dengan ayat suci Al-Quran, mentadabur ayat Quran. Kalau fitnah Dajjal, ada cara dia, iaitu baca surah Al-Kahfi.
Di samping kita memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab akhir zaman ni kita kena hadapi dengan iman. Dengan imanlah kita yakin kepada janji Allah. Dengan iman juga kita tak takut untuk terjun dalam medan jihad. Dengan iman. Kalau tidak ada iman kita akan lari, kita akan takut. Tapi dengan iman yang kita yakin kesudahan di hari akhirat, kita yakin dengan janji Allah, pada waktu tu kita tak pernah takut dan kita tak pernah gentar. Macam apa yang berlaku di Gaza sekarang ni. Kalaulah kawan-kawan tu nampak sedih sangat, satu family habis, tinggal dia seorang, menangis, manusia menangis, ya dia menangis. Kawan dia tegur, janganlah sedih sangat, mereka masuk syurga. Kita ni patut sedih pasal kita ni tak tahu lagu mana lagi. Tu dia tuan-tuan, mereka tu masuk syurga, kita ni kena kuat, teruskan perjuangan, sama ada kita menang ataupun kita syahid. Dua tu je, tak pernah gentar dan tak pernah takut. Sebab apa? Sebab dia beriman dengan janji Allah Ta'ala. Dan orang yang beriman ni sudah tentu dia tak akan meninggalkan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. Dia tak akan tinggal solat, dia tak akan tinggalkan kewajipan untuk melaksanakan ibadat yang paling utama, solat, terutama solat subuh secara berjamaah. Dia jaga hak tu. Sebab tu tentera Qassam, tuan-tuan, sementara nak jadi tentera tu tak boleh tinggal solat subuh 4 bulan 3 bulan, tinggal sekali je. Tak tinggal solat subuh jemaah, bukan tinggal solat subuh, solat subuh memang tak tinggal berjemaah, tinggal sekali je, tak layak untuk jadi tentera. Tak pernah tinggal tahajud, tak pernah tinggal baca Quran. Sebab tu mereka sebelah pegang senjata, sebelah pegang Quran. Dia pun tak takut apa sebab mereka beriman kepada Allah. Tu kita kena bajai diri kita. Dan antara perkara yang kita boleh buat juga ialah kita perkukuhkan persaudaraan dan kasih sayang sesama kita. Ini juga penting. Sebab innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah, orang beriman tu bersaudara. Kekuatan persaudaraan itu penting untuk kita saling bantu-membantu, saling nasihat menasihati, saling memberi kekuatan di antara satu sama lain. Sebab kita duduk dalam jamaah, duduk dalam kolektif, duduk dalam masyarakat. Kita bukan duduk seorang-seorang. Jangan duduk seorang-seorang. Sebab itu innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Nabi kata, serigala dia akan makan apa? Makan kambing yang berada keseorangan. Bukan seorang, keseekoran. Duduk sekor-sekor. Jadi kita kena duduk dalam jemaah, duduk dengan kawan-kawan ni, duduk dengan ahli-ahli masjid ni. InsyaAllah kekuatan itu akan dapat kita bina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Rawang ikut live dari FB. Ni hak ikut live dari FB dari Rawang. Mengapa negara Arab di sekitar seperti Arab Saudi, UAE, Bahrain, Mesir seperti menurut kehendak Israel dan nampak tak berani menentang Israel? Harap dapat pencerahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah jawab dah tadi sebenarnya. Kita tak salahkan rakyat Saudi, rakyat UAE, rakyat Mesir yang mereka itu begitu bersemangat untuk berjihad sebenarnya. Buka ruang mereka akan turun. Tetapi pemimpin-pemimpin mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sudah dipegang kepalanya. Orang kata dia pegang, bukan pegang kepala, pegang hidung pegang apa? Kalau lembu tu orang tarik hidung tu, dia tak mana ada hidung mengekor gitu. Macam tu lah. Nak cerita macam mana tahu. Kena pegang lah. Lepas tu dia follow je. Amerika kata apa? Sampai Mesir nak buka sempadan Rafah tu pun dia tak boleh buka macam tu je. Dia kena minta keizinan Israel. Lemah tak lemah? Perjanjian dengan Israel lagu tu, la ilaha illallah, lemahnya. Lemah tak? Inilah saya sebut tadi penyakit hak Nabi kata tu, penyakit hubud dunia ni. Bila penyakit ni kena, tuan-tuan, memang automatik dia akan lemah, tak ada kekuatan. Dia takut, dia fikir lagi kalau aku join dengan ekonomi aku entah macam mana. Dia fikir aku tu, sekali aku pula terjebak sekali, sekali dengan aku sekali hilang negeri ke apa, aku lari apa semua, aku duduk tak mana. Lepas tu pula puak-puak hak duk tolong aku, lama ni takkan tolong puak-puak barat tu lah. Macam-macam duduk fikir. Lah kali tak apa, kita berunding. Kita berunding. Umat Islam kena bunuh hari-hari. Kita berunding. Sambil berunding dia minum ayat gelak-gelak apa semua. Umat Islam dia kena bunuh. Ini yang berlaku realiti pada hari ini. Tapi itu petanda akhir zaman sebenarnya.
Kalau kita tengok sebenarnya itulah tanda akhir zaman. Sebab Nabi SAW kata tanda akhir zaman ialah al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Peperangan demi peperangan demi peperangan, pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Itu tanda akhir zaman. Bila kita duk tengok, hak Nabi habaq tu betul berlaku di depan mata kita hari ni. Saya pernah duduk di Syria, tuan-tuan. Saya bertalaqi di Syria. Seronok duduk Syria ni. Memang saya mengaji dulu degree-nya di Jordan, universiti kat Jordan, tapi kalau waktu cuti 3 bulan saya akan pergi Syria. Syria ni tempat yang seronok untuk bertalaqi. Bertalaqi dengan guru-guru yang sana, belajar semua ilmu lah, ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, ilmu tajwidnya, semua kita mengaji secara berdepan dengan guru. Seronok, rasa barakah tu ada daripada pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kan, mengaji dengan tok-tok guru. Saya rasa Syria tempat yang sangat-sangat tenang. Antara negara Arab yang saya melekat di hati saya adalah Syria. Orang dia pelembut. Kalau dia cakap dengan kita, apa khabar, dia tak sebut. Kalau Arab ni, kif halak, syu akhbarak, zayyak ya ustaz, begitu aja. Kalau Syria, shlonak, kif halak. Nampak tak beza dia? Macam nampak tak? Lembut tu lain. Kita pun lali yang bagus dia mana? Lembut. Itu Syria. Orang dia pun bagus, mengaji pun syok. Mengaji syok. Saya mengaji antaranya Syekh Ramadan Al-Buti tu. Dia mengajak masjid Syekh Ramadan ni. Hak tu saya tak mengaji talaqi lah. Saya mengaji talaqi kat masjid. Hak lain saya mengaji talaqi 3-4 orang dia dengan tok guru, senang kita nak soal jawab. Syekh Buti ni tuan-tuan, dia mengajak cukup slow. Dia cakap slow. Almarhum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi as-sahih. Cakap gitu. Kalau kita pakai lena lah tuan-tuan, lena lah apa mengajak gitu. Tapi nak ceritanya masjid 2 tingkat penuh, pakai duk tulis satu. Seorang pun tak lena. Seorang pun tak lena. Mengaji semua. Suasana Syria. Tiba-tiba berlaku perang, saya terkejut tuan-tuan. Tiba-tiba Arab Spring berlaku perang di Syria yang meruntuhkan Syria, yang menjahanamkan. Saya terkejut sebab saya pernah berada satu tempat yang bagi saya sangat-sangat tenang, sangat-sangat nyaman. Macam orang yang berada di Palestin dulu lah. Palestin tuan-tuan, kalau tengok balik gambar-gambar dulu kan, gambar 1800 lebih, gambar awal 1900, 1800 lebih tu. Cantik dengan taman dia, dengan bangunan dia. Waktu tu kita entah ke mana lagi, depa dah maju dah. Palestin tenang dengan suasana dia. Depa pun tak sangka berlaku perang hak lagu ni macam ni. Saya tak sangka. Tapi bila saya tengok hadis-hadis akhir zaman, barulah kita sedar sebenarnya apa yang berlaku di Asia Barat itu tanda akhir zaman. Memang Syria antara tempat berlakunya perang. Bahkan Malhamah Kubra akan berlaku di mana? Di Ghutah. Ghutah di mana? Di Damsyik, di Syria. Ghutah. Tuan-tuan. Jadi bila kita mengkaji hadis akhir zaman, kita nampak Nabi dah habaq dah benar ni, satu dia berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ingin mohon pencerahan. Saya dapati pada dunia akhir zaman ni hubungan sesama adik-beradik menjadi renggang oleh kerana perbezaan darjat antara kekayaan dan kemiskinan. Apakah solusi terbaik bagi penyelesaian isu ni? Sebab apa hubungan adik-beradik renggang? Sebab duit lah. Betul tak? Sebab kata pesaka. Hak banyak ni kata pesaka. Masa ayah ada, masa mak ada, okey lagi. Adik-beradik start arwah meninggal, pakai duk tengok tanah, pakai duk tengok duit, pakai duk tengok kereta. Waktu tu mula dah. Bibit-bibit tu dah mula. Sebab tu tuan-tuan, kecintaan kepada harta ni Allah sebut dalam Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu ni cinta kepada harta, cinta yang terlampau-lampau sangat, tamak halaba, menyebabkan kadang-kadang kamu hilang pertimbangan sampai sanggup memutuskan hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim dengan adik-beradik. Sedangkan Nabi kata apa? La yadkhulul jannah qati'un, tak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim adik-beradik, tak masuk syurga. Nabi dah bagi warning dah.
Nak masuk syurga kena apa? Wasilul arham, kena hubungkan silaturahim. Jadi atas kita tepuk dada tanya iman. Kalau kita nak kata bergaduh adik-beradik, putus saudara, walaupun dulu orang kata air dicincang takkan putus, lah putus tuan-tuan. Dulu orang kata air dicincang takkan putus, lah putus. Pasal apa lah putus? Pasal air tu dia buah dalam peti air. Bila peti air dia beku, bila beku dia potong putus. Memang halah ni berlaku putus. Putih sungguh. Sampai seorang tu saya ingat lagi. Kat KL lah ni, dia ni setiap kali raya tak balik kampung, setiap kali raya tak balik kampung. Saya heran, dia ada kampung, saya tahu dia bukan orang KL. Orang KL ni banyak orang duduk luar kan. Saya tanya dia, hang ni tak pernah balik kampung ke apa? Tak balik kampung sendiri, balik kampung isteri kan. Dia kata isteri pun sekampung dengan dia juga. Tak balik kampung ke? Tak balik. Saya kata pasal apa? Dia kata sebab nak menghubungkan silaturahim. Dia kata pelik hang ni, pelik daripada orang. Orang kalau nak hubung silaturahim, baliklah jumpa adik-adik. Itu hubung silaturahim. Hang tak orang balik nak hubung ke mana? Dia kata ustaz, adik-beradik saya bergaduh ustaz, lepas arwah meninggal. Lepas arwah ayah meninggal, dia bergaduh sakan. Saya tak nak masuk capuk lah bergaduh ni, adik-beradik. Tapi abang dengan kakak saya ni bergaduh sungguh. Saya kalau balik rumah abang, kakak akan marah saya, dia akan boykot saya, putus hubungan adik-beradik. Kalau saya balik rumah kakak pula, abang akan boykot saya, putus hubungan adik-beradik. Lah kali saya tak balik dua-dua nak. Kalau saya balik dua-dua putus dengan saya. Lah kali saya tak balik, saya pun tak mau lah putus hubungan adik-beradik ni. Tuan-tuan, ini berlaku pasal apa? Punca dia kata pusaka. Ni akhir zaman tuan-tuan, kita bukan tak tahu benda ni, kata bukan boleh buat mana pun. Banyak mana duit ada pada kita pun kita tinggal semua, tinggal semua, mati tak bawa semua tu, duk bergaduh apa? Sedangkan hubungan persaudaraan itu nikmat dia lebih besar, nikmat dia lebih nikmat yang sangat besar. Sebab tu kita kena perbetulkanlah, kena usaha balik kepada pangkal jalan. Baik tuan-tuan, ustaz maaf, satu soalan saya berkaitan dengan Syiah. Adakah ugutan Syiah kepada Israel hanya kerana pegangan taqiyah Syiah? Mungkin. Sebab Syiah ni dia ada satu pegangan agama dia, la imana liman la tuqiyata lahu. Tidak ada iman kalau tidak ada sifat kepura-puraan. Sifat taqiyah tu. Itu dalam pegangan dia, dalam agama dia, dalam hadis dia. Memang dia pegang benda tu. Jadi mungkin juga. Yang kedua, betulkah Imam Mahdi akan memerangi Syiah dahulu sebelum Yahudi Israel? Terima kasih. Dia sebenarnya sebelum datang Mahdi ni, dia ada kerajaan Syiah. Kerajaan Syiah ni dia akan melakukan kezaliman. Bukan Syiah di Iran ni, mungkin Syiah di Iraq atau mana-mana Syiah lah. Dia akan melakukan kezaliman. Lepas pada tu datang pula kerajaan Sufyaniyah. Kerajaan Syiah tadi kerajaan Hashimiyah. Dia melakukan kezaliman. Kemudian terutama kepada ahli sunnah. So lepas tu datang pula kerajaan ahli sunnah, nama dia kerajaan Sufyaniyah. Dia ingatkan dia perbetul balik keadaan, dia pun zalim juga. Jadi zalim ni tak kira, kadang Syiah zalim, ahli sunnah pun zalim juga. Maka pada kerajaan Sufyaniyah itulah, waktu itulah Imam Mahdi dibai'ahkan. Imam Mahdi dibai'ah waktu tu. Dan Imam Mahdi ni tuan-tuan, saya nak bagi petua satu benda. Sebab hari ni ramai sangat mengaku sebagai Imam Mahdi. Saya nak bagi satu kaedah untuk tuan-tuan faham. Imam Mahdi ni begini, kalau sesiapa yang mengaku dia Imam Mahdi, maka confirm dia bukan Imam Mahdi. Itu kaedah dia. Jadi mana-mana hendak mengaku sekarang ni Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi ketika mana nak dibai'ahkan, dia tak nak terima. Itu hakikatnya, dia tak mau. Akhirnya dia dipaksa untuk dibai'ahkan. Maknanya dia menerimanya sebagai paksa rela. Jadi orang yang mengaku ni bukan, kecuali kalau dia imam masjid dan nama dia Mahdi. Dia kata saya Imam Mahdi. Tengok-tengok imam masjid mana ni? Semang Jaya. Tak apalah. Dan Imam Mahdi pun nama dia bukan Mahdi pun. Mahdi tu gelaran dia. Nama dia yuwati usmuhu ismi, kata Nabi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Nama dia ikut nama Rasulullah SAW. Dan nama bapa dia sama dengan nama bapa Nabi. Dan dia tak mau
Tapi akhirnya dia terpaksa terima. Bila dia terima itulah kerajaan Sufyaniyah hantar tentera. Mula Sufyaniyah takut juga. Dia kata, kalau Mahdi sungguh kita tak boleh menang ni, tak boleh menang. Maka punah sihat dia ni, memandang menteri dia ni semua pakat duk perangat, kita mesti menang, kita dapat keuntungan yang besar, kita conquer. Maka dia hantar tentera darat sampai ke satu tempat nama dia Baida, disebut dalam riwayat Baida di mana? Dekat dengan Madinah. Kalau tuan-tuan buka peta, tuan-tuan akan jumpa perkataan itu Baida, satu tempat dekat dengan Madinah. Berlakunya gempa bumi, ini disebut dalam hadis. Berlakunya gempa bumi menenggelamkan tentera Sufyan ni. Yang hidup 2 orang je. Seorang patah balik kepada kerajaan Sufyan ni di Syam, bagi tahu surrender, kita kalah. Seorang lagi teruskan perjalanan, bagi tahu angkat bendera putih kepada Imam Mahdi. Waktu itu barulah Imam Mahdi sedar, dia benar-benar dilantik oleh Allah Ta'ala untuk memimpin umat Islam di akhir zaman. Itu batulah dia jadikan sebut tadi Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam. Sebab apa? Sebab Israel lari dulu. Macam sekarang dia pada lari ni, lama-lama lari bolehlah umat Islam kuasai. Cumanya mereka akan comeback bila? Comeback dengan Dajjal. Dan waktu itulah peperangan yang dahsyat berlaku, yang saya sebut dalam hadis tadi, hak mula-mula tadi, la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya peperangan antara orang Islam dan Yahudi. Orang Islam dapat bunuh Yahudi, hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wa syajar, sehinggalah Yahudi menyorok belakang batu, menyorok belakang pokok. Fayaqulul hajar wa syajar, berkata batu, berkata pokok, ada suara mai kat pokok, ada suara mai dekat batu. Kita kata pelik, takkan lagu tu tuan-tuan, hak la pun berlaku dah. Terus saya kata suara daripada pokok la berlaku dah. Baru ni tentera Qassam seorang dia kongsi video, dia kata saya sendiri, dia kata ketika mana saya menghalalkan serangan nak hentam tank apa kata kebaik Zionis, ketak tu ada juga, dia kata memang mereka ni tak takut, tapi sebagai manusia ni ada juga dengan bom brum, dengan apa serangan ku kiri kanan, teragak-agak tu ada. Tiba-tiba dia kata saya terdengar suara dia belakang, ya Abdullah la takhaf, wahai hamba Allah jangan kamu takut, tembak. Dia tak tahu suara tu main daripada siapa. Daripada siapa? Dia tembak, dia kata tepat kena dekat kata kebal tu, meletup. Dengan peluru dia tu, dia tak sangka boleh menghancurkan kata kebal tu. Benar boleh berlaku. Akhir zaman ni daripada pokok keluar suara, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, ta'al, mari sini, wara'i Yahudi faqtulhu, belakangku ada Yahudi, mai bunuh dia. Nabi kata illal qarqad, kecuali pokok qarqad. Pokok qarqad tak ada suara mai daripada pokok qarqad, tak ada. Sebab apa? Fa innahu min syajaril yahud, kerana pokok qarqad itu pokok Yahudi. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang biasa pergi Baitul Maqdis, dia tahulah sebab dia terpaksa masuk ke Israel. Depa tanam pokok qarqad cukup banyak. Sebab depa tahu depa akan menyorok belakang pokok qarqad. Yahudi ni bukan tak cerdik, tapi stubborn, degil. Jenis ketegak. Dia perangai iblis tu. Iblis ni bukan dia tak tahu Adam itu makhluk Allah yang dia kena patuh. Ni perintah Allah. Malaikat pun boleh patuh, dia tak boleh patuh, tapi stubborn, degil dia. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia istimewa. Siapa macam Yahudi, dia rasa diri dia istimewa. Dia tahu Nabi kata tu betul. Itu hadis Sahih Bukhari. Dia tahu, dia kata kalau menyorok belakang pokok tak selamat. Pasal Nabi sebut kecuali pokok qarqad, dia tanam pokok qarqad tuan. Janji aku boleh menyorok. Itu buat Yahudi. Itu cerita buat Yahudi. Ni bila ni berlaku ni? Pada zaman Dajjal. Waktu tu Dajjal dapat dibunuh oleh Nabi Isa AS, sebab Nabi Isa diturunkan oleh Allah di Manaratul Bayda, di menara putih di timur Damsyik. Kemudian dia akan datang ke Baitul Maqdis, dia solat subuh dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi sebagai imam. Selepas daripada solat subuh, Imam Mahdi menyerahkan kepimpinan kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa memimpin tentera Mahdi untuk memerangi Dajjal dan tentera-tentera Yahudi. Dan waktu inilah berlaku dalam hadis yang saya sebut tadi, yang Dajjal pun mati, dia punya tentera-tentera Yahudi pun akan dihapuskan terus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Soalan saya, adakah Baitul Maqdis akan jatuh ke tangan orang Islam ketika orang Islam bersatu di bawah pemerintahan Imam Mahdi?
Sebab apa saya tengok sekarang Arab Saudi, UAE, Kuwait, Mesir dan Jordan cenderung untuk sokong USA dan juga Israel. Yang kedua, macam mana hubungan antara Fatah dan Hamas sebenarnya mereka bersatu atau tak? Terima kasih. Dia sebenarnya Baitul Maqdis ia akan jatuh kepada tangan orang Islam. Tapi apakah zaman Mahdi yang akan mengepalai peperangan tersebut ataupun tidak? Tidak ada riwayat yang menyatakan sedemikian. Yang ada, Imam Mahdi sudah boleh menguasai Baitul Maqdis, maka berkemungkinan berlaku sebelum itu. Maka bila Imam Mahdi datang tu dah ready dah. Ataupun mungkin juga berlaku semasa Imam Mahdi. Tetapi kalau ikut riwayat, lepas dia dibai'ah, dia terus menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan. Maknanya pada ketika itu dah ada. Dan kalau tuan-tuan duk tengok yang hari ni Hamas lawan yang Yahudi ni, saya yakin benda tu akan berlaku. Cuma masa yang akan menentukan. Tuan-tuan tahulah bagaimana kekuatan tentera Israel yang keempat terkuat di dunia. Hamas masuk ranking tak? Masuk ranking tak? Tak ada. Senjata pun tak ada. Kadang hang pakai buat sendiri lah. Pakai kutip-kutip apa semua. Kita kata kampung lah. Kita kata senjata kampung lah. Nak lawan dengan puak nuklear, puak apa semua tu. Tapi dalam keadaan sekarang perang yang dah berapa hari dah? Dekat sebulan dah kan? Dekat sebulan dah lah. Lagi 2 hari sebulan. Hamas masih menang. Dalam konteks ketenteraan, bukan konteks bunuh orang awam, itu tak kira. Israel bunuh awam tu tak kira. Dalam konteks ketenteraan, tentera bertembung tentera Zionis lebih ramai mati daripada tentera Hamas. Sekarang dah sebulan dah. Nampak apa? Walaupun itu tak dapat pertolongan daripada negara yang lain. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kemenangan umat Islam tu bukan perlu pada ramai, tidak. Kalau ramai tak berkualiti pun tak jadi. Sebab tu dalam Islam ni dia bukan tengok ramai, dia tengok yang berkualiti. Yang berkualiti. Sebab tu saya kata dalam perang Mu'tah tuan-tuan, umat Islam 3,000 je pun. 3,000 je. Lawan musuh 200,000, macam mana boleh menang? Kalau ikut adat kita kata logik tak logik? Adat kita kata masuk akal tak? Tak boleh. 3,000 lawan 200,000. Macam 3 orang, 200 orang kepung. Pakai luku kepala semua sekali pun mati. Kalau ikutnya lah, boleh menang. Dia bukan perlu kepada ramai orang, tapi dia perlu kepada semangat juang yang jihad yang tinggi. Kalau ramai pun, tapi jenis penyakit wahan tadi ni, penyakit hobo dunia, dia tak bagi manfaat juga. Pakai lari medan perang lah. Dia lari berselerak tu je. Kan? Jadi saya yakin waktu itu akan sampai. Tapi bila kita tak tahulah. Macam mana hubungan antara Fatah dan Hamas? Dia sebenarnya yang betul-betul pejuang ni Hamas. Fatah ni dia selesa. Fatah ni dia banyak berurusan, rasuah pun banyak di kalangan Fatah ni. Kes-kes banyak. Kalau kita baca ni kan, yang dilaporkan kepada kita lah, banyak kes. Jadi kita tak boleh harap sangat. Fatah tak boleh harap. Sebab tu orang Palestin sendiri, mereka memang menyokong 100% kepada perjuangan Hamas untuk mengembalikan tanah air mereka. Maka tak harap Fatah boleh kembalikan. Maka tak harap. Setakat duk bincang atas meja rundingan sampai bila pun tak selesai. Batu Hamas mengambil tindakan jihad untuk mengembalikan negara yang dijajah oleh Zionis Yahudi itu. Ustaz, bagaimana Islam akan bangun dari timur mengikut sabda Nabi? Siapa dan negara mana yang dimaksudkan? Umum. Ada orang kata pemuda Bani Tamim datang daripada Malaysia, datang dari tanah Melayu. Timur ni tak sebenarnya sebelah sini tuan-tuan. Dan saya duk nampak guru saya sebut hasil ijtihad dia, pemuda Bani Tamim noh belah-belah Afghanistan noh. Depa tu memang kaki perang. Lah pun depa nak perang lah. Depa kata kat Arab ni, hampa kalau hampa tak perang kami, orang bukan Arab nak perang. Daripada zaman dulu lagi depa duk lawan Soviet, depa lawan Amerika, depa tak kalah situ. Kan? Depa memang hidup dengan perang. Puak-puak belah situ. Kita ni bukan biasa sangat perang tuan. Biasa perang tak? Tak ada. Orang kita ni bukan perang kita melalui teknologi. Itu mungkin. Orang kita dia kuatnya teknologi. Israel koyak, Israel cuak, itu boleh menang. Tapi kalau nak pegang senjata ni saya tak nampak. PLKN pun lari. Kan? Tak kuat. Tak boleh. Jadi hak betul-betul perang senjata ni belah nu. Belah sana juga. Dia nama dia Syuaib bin Saleh. Pemuda Bani Tamim.
Ustaz, bagaimana kita nak mengenali Imam Mahdi yang sebenar dan berbai'ah kepadanya? Apakah ciri yang ada padanya yang membenarkan dia Imam Mahdi ini maksudkan, dan apakah tugas kita pada masa itu? Imam Mahdi ni tuan-tuan, hadis dia banyak. Tuan-tuan baca hadis. Dan kata para ulama, hadis tentang Mahdi ini seakan mutawatir, punya riwayat yang sangat banyak dan menceritakan rupa parah Imam Mahdi, jelas. Sebab itu yang mula bai'ah ni para alim ulama. Para alim ulama mereka akan cari Imam Mahdi setelah berlakunya kepincangan yang dahsyat. Lah kali alim ulama bertindak, mereka kenal Mahdi melalui ilmu yang mereka ada, maka pegang Mahdi, maka paksa untuk bai'ah juga. Akhirnya dibai'ah. Waktu tu umat Islam akan support. Umat Islam akan support. Itu ringkasnya lah. Nak panjang lagi kita kena contoh lain kali lah tuan-tuan. Kat Gus 9 ni seduk tengok reaksi hempang ni, nampak lenguh, kata lenguh, duk alih kaki kanan kiri lah semua, nampak hujan pun dah berhenti dah. Saya umumkan talian ditutup, jangan duk hantar soalan lagi nah. Lagi saya takut lajak lagi. Saya umumkan talian ditutup. Saya hanya nak jawab sikit-sikit soalan yang ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon pencerahan, adakah cara seorang hamba Allah ini, cara dia adalah untuk mengeluarkan umat Gaza dari tanah Gaza untuk menyelamatkan daripada bom dan sebagainya. Saya sebut tadi bahawa perancangan Israel memang nak keluarkan umat Islam daripada Gaza. Memang senang dia nak masuk. Maka dengan sebab itu umat Gaza dia tidak akan keluar daripada Israel. Bahkan Kesatuan Ulama Dunia dah bagi fatwa jangan keluar. Sebaliknya umat Islam yang kena masuk untuk menyelamatkan mereka. Takkan negeri kita nak tinggal ke orang nak bagi ni. Dia pun main duduk rumah kita, tak apalah, kita keluar rumah kita, nanti kita patah balik. Lagi susah lah kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin mohon pencerahan. Saya dapati pada dunia akhir zaman ni ramai orang yang suka mempelekehkan orang lain. Mereka tak hormat rakan sekerja yang baru bekerja. Bagaimana nak mengatasi masalah ini? Nanti masuk kaunseling lah Nanti masuk kaunseling panggil buat apa, perbetulkan sikit isu pekerjaan, isu-isu dalam bekerja. Ustaz, Imam Mahdi datang daripada negara mana? Daripada bumi Makkah Madinah. Bukan daripada Sabang Jaya, bukan daripada Malaysia. Imam Mahdi daripada sana. Ustaz, kalau kentut dah keluar soalan. Daripada fitnah akhir zaman terus main kentut. Kalau kentut lepas salam pertama kemudian sambung salam kedua, solat itu sah ataupun tidak? Lepas salam pertama dah sah solat. Assalamualaikum warahmatullahi, dah selesai solat. Kentut dah tak apa, sah dah solat. Ustaz, kalau saya anak perempuan yang dilahirkan sebelum ibu bapa saya masuk Islam, kemudian bapa saya masuk Islam, bapa saya boleh jadi wali, boleh saya berkahwin tak? Ya, memang bapa sendirilah, itu bukan bapa orang lain. Walaupun sebelum itu belum Islam, tapi sama-sama masuk Islam, pakat semua satu family masuk Islam, maka keadaan sebagaimana macam hubungan keluarga tu macam hak belum Islam. Lepas Islam pun nikah lain pun tak perlu, kena akad baru kan dah masuk suami isteri. Bila masuk suami isteri, akad baru pun tak. Dia kira jadi maknanya hubungan itu tak putus, dan bila kahwin pun dia jadi wali. Kecuali kalau bapa dia bukan Islam, dia Islam, tak boleh lah. Berbeza agama, dia kena guna wali hakim lah. Ketika tu dia guna wali hakim. Tapi kalau sama-sama agama dah pakat masuk Islam semua, okey, alhamdulillah, maka tidak ada masalah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu sedikit perbincangan kita. Dah pukul 9, minta maaf terlajak waktu kan, ambil masa yang panjang sikit daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hujan tadi tu hampir berhenti hujan dah lah. Jadi kalau kita nak cerita akhir zaman ni sebenarnya panjang. Saya hanya ambil sikit je, satu isu je saya ambil sebenarnya. Sebenarnya dia ada rentetan dia bagaimana perkara itu berlaku. Dan kalau tuan-tuan perasan dulu dalam rancangan TV Al-Hijrah semasa PKP hari itu tu, rancangan TV Al-Hijrah dia tajuk dia Al-Qari'ah. Al-Qari'ah memang kita bincang akhir zaman, dan waktu tu saya bincang dua topik. Seingat saya bincang tentang runtuhnya Kaabah dan saya bincang tentang Dajjal. Tapi bincangan TV ni kita lebih ambil main point aja lah. Kita tak elaborate sangat, tak panjang sangat lah. Tapi rancangan dalam TV Al-Hijrah tu Al-Qari'ah yang saya masih ingat, itu antara kita bincang soal-soal akhir zaman berdasarkan kepada petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau kita nak kaji akhir zaman ni, memang kita kena berdasarkan kepada sunnah Rasulullah. Sebab dia benda gaib. Bila benda gaib ni kita tak boleh nak reka sendiri.
Jangan siap letak tarikh tertentu lagilah haru. Kalau letak tarikh ni lagilah tak betul. Jadi cuma kita menganalisis, kita lihat apa hak Nabi habaq 1500 tahun dulu, 1400 tahun dulu berlaku satu demi satu pada hari ini. Dan dia menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itulah sedikit perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah taala. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan kalau tersilap kata, tersalah dan sebagainya. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu